Alhamdulillah, Rabbil Alamin, bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin, wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita pada pagi ni. Kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat taufik daripada Allah. Kita bangun pagi ni dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada dalam fitrah Islam, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah nikmat-nikmat yang sangat-sangat besar yang Allah Taala kurniakan pada kita. Dan kita dah berada pada penghujung bulan Zulkaidah. Mudah-mudahan semuanya excited nak jumpa dengan bulan Zulhijjah. Tak lama dah, lagi 4 hari je lagi insya-Allah. Kita akan dapat masuk bulan Zulhijjah insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua bukan sekadar excited, tapi kita juga dah buat perancangan apa yang kita nak buat dalam bulan Zulkaidah ini. Biar kita semua jadi orang yang buat perancangan siap-siap dah. Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah tu nak buat apa? Bukan sekadar tunggu raya je ya. Raya 10 hari lepas tu. Tapi 10 hari yang pertama ni adalah pesta ibadah untuk kita insya-Allah. Okey, kita sambung pengajian kita insya-Allah. Bacaan daripada hadis-hadis Nabi SAW yang mulia, kalam-kalam baginda, mutiara kata baginda yang berharga untuk kita semua. Kita sampai kepada hadis yang ke-19 daripada bab galakan untuk ataupun pintu-pintu kebaikan yang begitu banyak sekali, jalan-jalan kebaikan yang begitu banyak. 18 hadis dah kita baca, semuanya dengan tajuk yang berbeza ataupun semuanya dengan cara kebaikan yang berbeza. Punyalah banyak kebaikan yang Allah Ta'ala kurniakan ataupun cara nak buat baik ni kan. Tak terhad hanya kepada satu cara aja. Jadi, dan ini juga sebenarnya hadis-hadis ni, kalau kita fikir-fikirkan kan, dia juga menyebabkan kita lebih menghargai apa yang orang buat. Sebab kita sentiasa nampak kebaikan. Dia beza dengan kalau kita nampak keburukan aja kan. Tapi kalau kita selalu nampak kebaikan, ada je orang ni buat baik yang ni, orang ni buat baik yang ini. Sebab baik, pintu kebaikan tu terlalu banyak. Bukan terhad kepada apa yang kita suka, tetapi umum kepada apa yang Allah Ta'ala suka. Jadi mungkin ada orang dia rajin sedekah. Kalau dia nak tengok orang lain yang malas sedekah, mungkin dia akan pandang buruk. Tapi bila pandang buruk tu dah jadi takabur pula. Jadi takabur tak dapat masuk syurga pula. Nauzubillah. Jadi mungkin kalau dia tengok pintu kebaikan ni, jalan kebaikan ni banyak, jadi dia akan nampak juga kebaikan yang orang tu buat, mungkin daripada sudut yang lain. Sudut yang dia pula tak buat. Dia mungkin orang tu lebih suka tolong orang secara fizikal, mungkin orang tu mungkin lagi rajin senyum daripada dia, mungkin orang tu lagi suka mencabut duri di atas jalan dan sebagainya. Okey. So kita pergi pada hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19 bisanadin muttasilin anil Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Qal at-tasi'a 'ashar anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatan wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Wa fi riwayatin lahu fala yaghrisul muslim gharsan fayakula minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin lahu la yaghrisu muslimun gharsan wala yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wala dabbatun wala syai'un illa kanat lahu sadaqah. Wa rawayahu jami'an min riwayati Anas radhiyallahu anhu qauluhu yarza'uhu ay yanqusuhu. Okey. Hadis yang ke-19
Mulanya disebut kat sini anhu. Anhu maknanya daripadanya. Daripadanya juga. Nya kat situ siapa dia? Kita tengok balik hadis yang sebelum ni, ada nombor 16. Hadis Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Kan atas ni kan. Yang anhu yang last kali ni yang ini. Abu Musa al-Ash'ari. So Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kat mana? Okey, hadis 19 kan. Okey, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan." Tidak ada seorang muslim yang menanam satu pokok, menanam satu tanaman, yaghrisu gharsan. Illa, dia kalau yaghrisu ni, dia biasa tanam pokok kan. Dia bukannya sekadar tanaman. Tanaman ni ada macam-macam kan. Apa dipanggil tu? Yang kecil-kecil, yang renek ataupun yang melatar di atas bumi pun kita panggil tanaman juga kan. Tapi yang risu ni biasanya digunakan untuk pokok. Wala okey, la wa ma mismin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatan. Melainkan apa yang dimakan daripadanya. Ukila. Perhatikan perkataan yang digunakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat sini adalah ukila. Yang ni. Ukila dimakan. Maknanya apa? Siapa saja makan. Perkataan ukila, kalau siapa yang belajar nahu, dia akan kata ini adalah mabni majhul ataupun dibina dengan sesuatu yang tidak ada fa'ilnya, pelakunya. Pelaku dia tu tak disebutkan. Jadi bila pelaku tak disebutkan ni, dia umum. Dia bersifat umum. Apa sahaja dimakan. Maknanya dimakan kan. Kalau kita terjemah bahasa Melayu, kita kata dimakan lah. So dimakan ni maknanya orang makan ke, binatang makan ke, apa jenis apa sahaja yang makan, maka telah dikira minhu lahu sadaqah. Telah dikiralah sedekah untuknya. Jadi sedekah lah. Maknanya senang juga kan. Kalau kita tanam pokok ni, teruslah kita jadi orang yang banyak bersedekah. Sebab akan ada saja yang akan makan daripada pokok tu. Confirm lah kan. Paling tidak cacing kan. Mesti ada punya. Okay, wama suriqa minhu sadaqah. Dan apa yang dicuri daripadanya pun sedekah. Dicuri kan. Kan kita kalau pokok kita tanam, sekali buahnya kena curi, kita mungkin incline untuk marah lah. Mungkin kita akan lebih rasa nak marah, nak mengamuk, tak puas hati, orang curi. Memanglah. Lagi-lagi kalau orang meniaga kan. Orang meniaga durian contohnya. Jadi bila durian dia kena curi, memang marahlah dia. Tapi diingatkan benda ni. Wa ma suriqa minhu sadaqah. Yang dicuri pun dikira sedekah. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Yarza'uh diterjemahkan oleh Imam Nawawi dekat bawah tu yang kusuh, mengurangkannya. Mengurangkan kat sini ni maksudnya ahadun, ada seseorang. Seseorang mengurangkannya. Mengurangkan disebut juga terjemahnya sebagai diganggu ataupun dikacau sampai hasilnya menjadi sedikit. Kan ada orang buat naya. Maksudnya macam itulah. Kan ada orang buat naya pokok, dekat pokok tu, dekat buah-buahan tu. Dia pergi lastik buah-buah tu bagi jatuh. Kan dia tak makan, dia tak curi, tapi dia buat naya kat situ. Dia menganiaya pokok kita. Jadi itu pun ada sedekah juga. Sebab mungkin ada yang fikir, habis macam mana kan, aku tanam penat-penat, bukan kata orang, binatang pun tak dapat makan. Sebab apa binatang pun tak dapat makan? Yalah, orang ni pergi main apa kacau punya pokok sampai dia dah tak berbuah. Contohnya lah kan, ataupun buahnya jadi rosak. Okay, tetap jadi sedekah, punyalah banyak pahala ataupun peluang untuk buat sedekah. Kemudiannya dalam riwayat yang lain, fala yaghrisu al-muslimu gharsan. Tidaklah seseorang muslim menanam satu tanaman, fayakula minhu insanun wala dabatun wala tairun, maka makan daripadanya seorang manusia. Kat sini dinyatakan yang makan tu siapa pula. Kat sini lebih khusus. Maknanya siapa dia? Insan, manusia.
dabbah, binatang yang melata, wala tairun, dan juga burung, kan, illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Nak kata yang ini lebih general tak juga. Cuma Nabi lebih bagikan contoh-contoh kan. Apa dia binatang-binatang ataupun apa yang akan makan tanaman, tak kisahlah manusia ke, binatang ke, burung ke, semuanya akan jadi pahala. Cuma kat hadis yang ini dia lebih menarik lagi. Hadis yang ini Nabi SAW nyatakan sampai hari kiamat. Okay. Hadis ni lebih kita kata apa? Memberi motivasi. Sebab hadis ni disebut Nabi SAW bagi tahu sampai hari kiamat pahalanya. Sedekah sampai hari kiamat. Kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Okey, yang ini satu kata apa, galakan yang cukup besar untuk kita semua tanam apa juga jenis pokok. Wa fi riwayat lahu la yaghrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an. Tidaklah ditanam satu pokok ataupun kita kata menanam satu tanaman, wala yazra'u zar'an. Yazra' ni dia masuk dekat sini lebih luas. Contohnya perkataan yazra'u termasuk juga orang yang tanam padi dan sebagainya. Kalau yaghrisu, biasanya kalau padi orang tak sebut yaghrisu, orang akan sebut yazra'u. Yaghrisu ni untuk pokok biasanya. Ke padi kita panggil pokok juga. Tak tahulah bahasa Melayu macam mana. tapi dia berbeza. Pokok ni maksudnya yang ada batang tu. Okey, yang ada terang tu. Okey. So fayakulu minhu insanun wala dabatun, makan daripadanya seorang manusia ataupun binatang, wala syai'un, apa sahaja, umum terus, illa kanat lahu sadaqatun, melainkan baginya pahala sedekah. So sedekah juga maknanya saya ceritanya ini galakan juga untuk kita tanam pokok. Saya pergi baru ni dekat mana ni tengah bandar lah, KL. Tapi tak ingat kat mana waktu tu ada kuliah. Jadi saya sebutlah, kata kita ni digalakkan tanam pokok. Oh, dekat Setiawangsa baru ni. Kita ni digalakkan tanam pokok, tapi kawasan tu kawasan flat. Semua orang duduk flat kat situ surau tu. Jadi semua orang duduk flat. Dia kata macam mana nak tanam pokok, kami duduk flat. Siapa yang ada kebun dekat kampung tak apa lah, boleh lagi. Tapi yang kami yang duduk flat nak tanam pokok macam mana? Ini hadisnya. La yaghrisu muslimu gharsan wala yazra'u zar'an. Apa sahaja sebenarnya tanaman kita boleh dapat pahala tu. Hatta kalau orang tu tanam dalam apa tu, dalam pasu sekalipun, sebenarnya boleh dapat peluang pahala ni. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita semua. Jadi kalau katalah dia duduk kat flat, dia tanam bunga contohnya dalam pasu, lepas tu ada burung yang kerjanya patuk ajalah. Datang patuk, datang matuk. Itu je lah kerja burung ni. Jadi jangan geram, jangan marah, sebab sebenarnya itu adalah pahala sedekah untuk kita. Pahala sedekah yang sangat banyak. Allah Ta'ala hantar burung tu untuk bagi kita pahala sedekah. Macam tu. Jadi burung ni dia bukan ada akal kan. Tapi Allah Ta'ala hantar dia untuk rupa-rupanya nak bagi sedekah. Sebab ada yang kata, Ustaz, dia bukan makan pun benda tu, dia merosakkan aja pokok tu kan. Cuba tengok hadis tadi kan. Mana? Wala yarza'uhu ahadun tu. Yarza'uh, mengurangkan kan. Disebut kalau Imam Nawawi kata mengurangkan. Jadi walaupun dia tak makan. Contoh kadang-kadang monyet ke apa datang kadang, dia bukan makan pun. Dia main-main je benda tu, lepas tu dia buang. Jadi adakah termasuk dalam hadis ni? Masuk. Jadi dia bukan hanya semata-mata yakulu ataupun ukila. Tadi kita sebut ukila. Jadi mungkin ada yang kata habis tu kalau dia tak makan macam mana? Dia main aja. Sebenarnya kalau dia main sekalipun, yang ni ukila kan. Ukila ni makan. Surika, curi. Binatang biasanya kita tak kata curi lah. Walaupun monyet kadang kita kata dia mencuri kan.
tapi yang ini. Yang ini menjadi motivasi lagi bagi kita. Kalau budak main, budak menyebabkan apa buah-buahan atau pokok tu tak menjadi dan sebagainya, jangan fresh sangat, kan? Ataupun bukan kata budak, macam kita sebut tadi, mungkin binatang. So kalau binatang sekalipun yang dia menyebabkan pokok tu ataupun buah tu tak menjadi ataupun rosak, bukan kata mungkin jadi tapi rosaklah, kan? Tetap kita dapat pahala yang begitu banyak. Alright. Ni galakan tanam pokok dalam Islam. Saya baca hadis ni di dalam program Al-Ustaz berselawat hari itu sempena Hari Peladang Penternak dan Nelayan. Masya Allah dia orang Hari Peladang Penternak Nelayan pun dia orang buat Al-Ustaz berselawat. Ini jarang ada kat negeri lain ni. Biasa Hari Peladang Penternak ni buat konsert. Jadi tiba-tiba dia orang buat maulid. Masya Allah. Memang satu perubahan yang sangat menggembirakan kita. Okey, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-20. Abi anhu qala al-ishrun anhu qala arada banu salimata ayyan yantaqilu qurba al-masjid فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم تكتب آثاركم رواه مسلم وفي رواية إن بكل خطوة درجة رواه مسلم ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار وآثارهم خطاهم. Okey. Kata Imam Nawawi, sama juga daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata Banu Salimah dia orang nak berpindah dekat dengan masjid. Lalu sampai berita demikian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, faqala lahum innahu qad balagani, sesungguhnya telah sampai padaku, annakum turiduna, bahawasanya kalian hendak berpindah dekat dengan masjid. Tantaqilu qurbal masjid, kalian hendak pindah ke dekat masjid. Faqalu na'am ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, kami memang nak pindah dekat dengan masjid. Dia cakap. Jadi Nabi SAW mengatakan, Bani Salimah diyarakum, Bani Salimah rumah-rumah kalian, tuktab atharukum, akan tertulis kesan-kesan kalian, maksudnya langkah-langkah kaki kalian. Tuktab diyarakum, rumah-rumah kalian, tuktab atharukum, akan tertulis tapak kaki kalian. Wa fi riwayatin inna bikulli khatwatin darajah, dalam riwayat yang lain setiap langkah itu ada darjah. Ada darjat, ada maknanya ada kedudukan, ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Hadis ni mungkin ada yang pernah dengar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banu Salimah. Pertama sekali Banu Salimah. Nama kabilah ni Banu Salimah. Bukan Banu Salamah bukan Bani Salamah, tapi Bani Salimah. Dekat sini. Bani Salimah ni adalah satu kelompok daripada Khazraj yang menetap di Madinah sekian lama. Diorang punya kampung dekat dengan Masjid Qiblatain, Bani Salimah. Dan Banu Salimah ni antara kelebihannya adalah diorang ataupun ketua diorang adalah orang yang pertama sekali berbai'ah dengan Nabi SAW waktu perjanjian Aqabah. Waktu perjanjian Aqabah yang pertama, yang pertama sekali bersalaman, maknanya berbai'ah dengan Nabi SAW, memberikan janji setia pada baginda Nabi SAW, adalah daripada geng diorang ni lah, daripada kabilah diorang ni, daripada keluarga diorang, iaitu Bani Salimah. Okay.
So Bani Salimah ni dia ada kelebihan dia yang hebat lah. Dia orang ni memang bersegera buat baik. Dan dia orang selalu fikir nak buat baik. Bani Salimah ni. Ada cerita pasal dia orang banyak lagi lah kan, dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang kubur dia orang. Sebab dia orang ni sebelah utara tau. Dia orang punya tempat. Kalau Madinah tu kita tengok dia punya tempat sebelah utara. Jadi sebelah utara ni dia punya kedudukan dia strategik. Strategik ni macam mana maksudnya? Sebab belah utara adalah tempat orang Yahudi, iaitu di Khaybar. Khaybar ni utara Madinah. Madinah ni selatan ni Mekah bawah. Ni sebelah atas, sebelah utara. So sebelah utara ni ada Khaybar. So Khaybar ni kubu orang Yahudi yang sangat kuat. So kalau orang Yahudi ni nak kata kalau dia nak serang kota Madinah, maka Bani Salimah ni adalah tempat yang pertama sekali akan kena target dekat Madinah. Jadi Bani Salimah ni dia punya kawasan dia tu kawasan yang sangat strategik lah untuk pertahanan kota Madinah. Okey. So Bani Salimah kata apa? Bani Salimah dia nak pindah. Dia orang nak pindah ramai-ramai nak duduk dekat dengan rumah Nabi ataupun masjid Nabi SAW. Nak duduk dekat dengan masjid, senang nak pergi masjid Nabi, nak dengar pesanan-pesanan daripada Nabi, kan senang. Jadi Nabi SAW bagi tahu pada diorang, sesungguhnya sampai padaku yang kalian hendak pindah dekat dengan masjid. Dia orang pun mengakulah, na'am ya Rasulullah, kami memang nak macam tu. Kalau Nabi terus kata, Bani Salimah diyarakum. Bani Salimah duduk dekat rumah kalian. Maksud diyarakum kat situ, kekallah dekat rumah kalian. Dan teruslah duduk dekat rumah kalian, dekat kampung kalian. Tak payahlah kalian nak pindah dekat dengan Masjid Nabawi. Lepas tu, tuktab asarukum. Akan tertulis juga pahala-pahala kalian. Langkah-langkah kaki kalian akan tertulis. Diyarakum tuktab asarukum. Duduk saja rumah kalian, maksudnya tak payah pindah. Tak payah pindah rumah dekat dengan masjid, akan tertulis setiap langkah kaki kalian. Inna bikulli khatwatin darajah. Setiap langkah tu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, apa pengajaran daripada hadis ni? Maknanya kalau orang yang duduk jauh daripada masjid pun dia boleh beroleh pahala yang banyak dengan setiap langkah kaki dia pergi ke masjid. Jadi tak adalah mesti kena pindah duduk dekat dengan masjid melainkan memang kita nak cari rumah tu cerita lain nak. Memang kita nak kena pindah. So kita pun nak carilah rumah yang dekat dengan masjid. Itu okey. Ini maksudnya kalau rumah kita tu dah sedia ada, ataupun itu je rumah yang sesuai dengan kita, yang sesuai dengan bajet kita contohnya, kan? Dan memang rumah tu contohnya jauh sikitlah daripada masjid. So apa motivasi daripada Nabi SAW? Setiap langkah tu ada pahalanya. Dan kemudiannya pula hadisnya juga selain daripada memberi motivasi tentang pahala tu, dia juga menggalakkan untuk kita pergi ke masjid lah maknanya. Sebab kalau tak pergi ke masjid, tak adalah langkah tu. Langkah tu ada bila kita pergi. Tak pergi, tak adalah langkahnya, tak adalah pahalanya. Jadi setiap langkah tu ada pahala. Lagi jauh dia duduk daripada masjid, lagi banyaklah langkah dia. Itu maksud dia. Tapi ada juga sebagian ulama menyatakan yang dimaksudkan kat sini Banu Salimah diyarakum tuktab asarukum. Maksudnya juga kat situ adalah mereka kekal duduk dekat kampung Bani Salimah. Maknanya dia orang tak adalah mesti pergi ke Masjid Nabawi pada tiap-tiap hari. Maknanya dia orang datang saja, dia orang buat saja masjid dekat tempat dia orang, dan memang dia orang dan ini terbukti dengan dia orang banyak solat di masjid tempat dia orang. Jadi masjid Kiblatain tu kan. Masjid Kiblatain tu masjid dia orang lah. Tapi zaman dulu tak adalah besar macam sekarang Jadi senang ceritanya dia orang semayang dekat situ. Maknanya dia orang tak pergilah Masjid Nabawi tiap-tiap hari memang jauh pun. Jenuhlah dia orang, bukan ada motor, ada kereta macam kita hari ni kan. Jadi jauhlah juga dia nak kena berjalan pergi ke Masjid Nabawi, pergi balik tiap-tiap hari sampai 5 kali kan. Jadi dia orang semayang dekat masjid tempat dia orang saja. Ini salah satu daripada hikmah dia, kata para ulama, supaya tidak menjadikan Masjid Nabawi itu sempit dengan ramai orang. Sebab Masjid Nabawi bukan masjid yang besar. Masjid Nabawi pada zaman Nabi SAW, zaman kita ialah besar kan. Zaman Nabi SAW, Masjid Nabawi tak besar. Jadi, kalau satu Madinah semua berkumpul semayang 5 waktu dekat Masjid Nabawi, penuhlah, akan sendatlah Masjid Nabawi itu, akan padat sangatlah Masjid Nabawi itu. Jadi, tak sesuai. Maka oleh kerana itulah Nabi SAW bagi tahu kepada Bani Salimah untuk
semayang dekat masjid kampung diorang saja. Dan pahala akan dikira juga pada diorang. Maksudnya diorang tak payah pindah dekat dengan Masjid Nabawi pun, pahala akan tertulis. Sebab diorang nak, bukan diorang tak nak. Tapi Nabi SAW yang tidak membenarkan. Jadi diorang tetap akan dapat pahala. Itu antara cara para ulama melihat hadis ini. Jadi memanglah kalau kita perhatikan, maknanya masjid ni tak adalah maknanya kita kena pergi masjid yang besar-besar, kan? Masjid yang terlalu besar tak. Kita pergi masjid yang dekat-dekat dengan rumah kita, walaupun masjidnya mungkin kecil aja, pun dah dapat pahala bagi setiap langkah kita pergi ke masjid itu. Dan bukan maknanya bila setiap langkah pergi masjid dapat pahala, jadi kita kena pergi masjid jauh-jauh aja. Sebab Ustaz, lagi banyaklah pahala dia, kan? Pergi masjid yang paling jauh sekali daripada rumah kita, kan? Nak berjalan mungkin 1 jam baru sampai, sedangkan masjid dekat ada. Bukanlah begitu. Islam tak ajar kita untuk memenatkan diri. Jadi bukan sampai perlu penatkan diri. Jadi buat saja ataupun pergi saja masjid yang dekat dengan rumah kita, setiap langkah itu ada pahalanya. Hadis yang berikutnya lebih kurang sama, tentang cerita pasal pergi masjid juga. Wa bi anhu qala al-hadi wal 'ishrun an Abil Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu wa kana la tukhti'uhu salatun faqila lahu aw faqultu lahu law ishtaraita himaran tarkabuhu fi zalma wa fi ramda faqala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid inni uridu ay yuktaba li mamshaya ila al-masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah SAW qad jama'a Allahu laka dhalika kullahu. Wa fi riwayatin inna laka mahtasabt ar-ramda al-ardu allati asabaha al-harru syadid. Okey. Hadis ni daripada Sayyidina Abu Munzir, Ubay ibn Ka'ab. Dan Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi SAW yang sangat banyak berselawat pada baginda SAW. Apa kata beliau? Ada satu orang lelaki yang mana aku tak tahu ada lelaki lain yang lebih jauh rumah dia daripada masjid. Memang tinggal paling jauh dengan masjid. Tapi kan beliau ni tak pernah tinggal sembahyang berjemaah. La tukhti'uhu salatun. Tak pernah tinggal solat berjemaah. Maka dikatakan kepada dia, ataupun aku berkata kepada dia, aku tu maksudnya Sayyidina Ubay tadi lah kan. Dia kata, aku berkata, ataupun ada orang kata ni syak daripada rawi, daripada para perawi hadis ni. Dia kata, kan bagus kalau kau belilah keldai, supaya kau boleh tunggang keldai tu dalam keadaan gelap, dalam keadaan panas. Ramdak tu batu yang kena panas. So maknanya daripada kau jalan punya jauh, penat-penat kau pergi masjid 5 waktu macam tu kan bagus kalau kau beli je lah keldai. Boleh juga tunggang. Macam kita hari ni, kalau mungkin kita tengok ada orang macam tu kan, kita kata belilah motor pakcik, naik motor lah pergi masjid. Sial, saya tengok hujan panas, pakcik kena kan. Jadi lebih kurang macam tu lah. Sahabat pun, bukan sahabat pun, sahabat lagilah prihatin daripada kita kan. So Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ubay bin Ka'ab tentu sekali prihatin dan lebih prihatin daripada kita. Jadi ataupun sahabat yang lain kat sini kan ada syak pada rawi. Okey, seterusnya apa dikatakan ma yasurruni, tak adalah menggembirakan aku, ataupun apa yang menggembirakan aku. Kalau kita perhatikan kan, kata sebenarnya yang aku jadi seronok sebenarnya buat benda ni. Apa dia? Dia kata aku tak ada pun rasa nak tinggal dekat dengan masjid. Dia kata ma yasurruni, tidak menggembirakan aku bahawasanya rumah aku berada di sebelah masjid kan. Tak adalah aku nak sangat duduk rumah dekat masjid. Aku tak ada rasa nak duduk dekat masjid. Manzili ila jambil masjid. Tak ada aku nak rumah aku dekat sebelah masjid. Ini uridu an yuktaba li mamshaya ila masjid. Aku nak ditulis perjalanan aku ini pergi ke masjid. Jadi aku tak adalah rasa nak duduk dekat dengan masjid, sebab aku nak perjalanan aku ni ditulis sampai ke masjid. Inni uridu an yuktaba li mamshaya ila masjid wa ruju'i, dan juga kembalinya aku idza raja'tu ila ahli,
apabila aku balik kepada keluarga aku. Maknanya pergi pun dapat pahala, balik pun dapat pahala. Itu jawapan dia. Kan? Itu sebablah aku seronok walaupun aku duduk jauh, kan? Aku pergi balik masjid, aku dapat pahala yang banyak. Lalu Rasulullah SAW bersabda, qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Allah Taala telah menghimpunkan yang untuk engkau demikian semuanya sekali. Maksudnya pahala-pahala engkau tu semuanya kau dapat. Kan, kau pergi balik tu semuanya engkau dapat pahala-pahala tu. Kemudiannya dalam riwayat yang lain, innalaka mahtasabta, bagi engkau apa yang engkau sangkakan ataupun kau harapkan. Apa yang kau harapkan. Maknanya bila engkau berharap dapat pahala, kau duduk jauh, kau berharap dapat pahala yang banyak, kau dapat benda tu. Kau jangan risau. Kau dapat apa yang kau sangkakan, apa yang kau harapkan, apa yang engkau sangka baik pada Allah Ta'ala tu. Jadi dia fikir kan, aku ni duduk rumah jauh dari masjid, tapi tak apa, mudah-mudahan setiap langkah aku ni dapat pahala. Jadi Nabi SAW beritahu, ya, kau akan dapat apa yang kau harapkan tu. Jadi kau harapkan dapat banyak pahala dengan sebab kau duduk jauh, tak apa, kau duduk je jauh. Tak mesti duduk dekat dengan masjid. Memanglah duduk dekat masjid ni satu nikmat yang sangat besar. Duduk dekat dengan surau, duduk depan masjid betul-betul kan, pintu pagar masjid berkembar dengan pintu pagar rumah kita. Itu memang nikmat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut kita memikirkan kita ni orang yang malas, kita ni orang yang penat, orang yang penat ni bukannya penat fizikal, hati kita ni kadang-kadang kan. Jadi tak kuat nak rajin pergi masjid dan sebagainya. Jadi kalau betul-betul pintu pagar masjid tu dengan pintu pagar rumah kita berkembar kan, jadi kita rasa macam ya Allah bestnya kan, macam tu. Tapi sebenarnya orang yang duduk jauh pun ada kelebihan dia. Ini adilnya Allah Ta'ala, baiknya Allah Ta'ala bagi semua kan. Orang yang dekat mungkin ada kelebihan dia dari segi dia jadi lebih rajin pergi ke masjid, lagi senang pergi ke masjid. Tapi orang yang jauh, dia dapat pula pahala setiap langkah dia pergi ke masjid, yang pastilah lebih banyak berbanding dengan orang yang duduk dekat. Ini juga hadis ni juga menjadi salah satu sandaran mengatakan lagi penat sesuatu perkara, lagi banyaknya satu perkara dilakukan penat, lagi besar pahalanya. Kita pernah bincangkan sebelum daripada ni, al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala berdasarkan kepada kadar kepenatan, kadar kepayahan, kadar kesusahan. Lagi susah satu perkara, biasanya lagi besar pahalanya. Jadi duduk jauh daripada masjid, lagi susah ke masjid, tapi lagi besar pahala pergi ke masjid banding dengan orang yang duduk sebelah masjid. Kan, dia punya pahala lebih besar. Tapi janganlah saja-saja duduk jauh sedangkan kita tahu kita ni pemalas. Bahaya pula lah kan. Okey. Tapi kalau kita yakin, insya-Allah kan, mudah-mudahan aku ni kuat, kau akan rajin juga pergi masjid, tak kisahlah aku duduk kat mana pun, maka duduk jauh tu pahalanya lebih besar. Kan? Ini juga menjadi petanda bahawasanya berjalan kaki ke masjid lebih baik. Kan? Berjalan kaki ke masjid lebih baik. Bukan bermakna tak boleh pergi pakai motor dan sebagainya, tapi berjalan kaki tu dia punya pahalanya lebih. Tapi macam kita dekat Malaysia, sebab kita ni negara yang panas dan hujan, jadi anytime je hujan. Jadi kadang-kadang mungkin kita kata kalau jalan kaki mungkin akan menyukarkan perjalanan kita, pergerakan kita, nak balik pula susah sebagainya, maka tak ada masalahnya. Sebab Allah Ta'ala maha baik kan, maha adil, dan Allah Ta'ala nak bagi pahala banyak-banyak pada kita sebenarnya. Atas kita je lah kita nak rebut ataupun tidak rahmat daripada Allah yang bercucuran tu. Okey, soalan. Adakah pahala melangkah ke masjid sama seperti pahala melangkah ke surau? Jawapannya tidak. Takkan sama. Kalau surau tu bukan diwakafkan sebagai masjid. Sebab zaman kita sekarang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di tempat kita ni dia ada wakaf yang bukan masjid. Dia bukan wakafkan untuk masjid. Jadi bila wakaf bukan untuk masjid, maka pahala dia takkan sama seperti mana pergi ke masjid. Dia memang tak samalah sebenarnya ceritanya. Sebab apa? Sebab kalau dia bukan masjid, dia tak boleh nak iktikaf.
Kalau bukan masjid, maka dia tak dikira sebagai rumah Allah. Kalau bukan masjid, segala macam adab-adab masjid tak ada padanya. Kalau dia bukan masjid, maka tak termasuklah dalam hadis-hadis, sebab hadis-hadis semua sebut masjid, 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 masjid kan. Tak ada pula sebut selain daripada masjid ataupun tempat berkumpul untuk semayang semata-mata. Tapi memang Nabi SAW sebut masjid. Jadi, dan dalam mazhab Syafi'i, masjid itu dia mesti diwakafkan untuk masjid, baru dia jadi masjid. Dia tak kira semayang Jumaat ataupun tidak. Dia bukan kira surau Jumaat, surau tak Jumaat, surau Khamis, surau Rabu, semua tak kira. Dia yang dikira adalah diwakafkan sebagai masjid. Jadi kalau diwakafkan sebagai masjid, maka Allahumma salli ala Muhammad, barulah jadi masjid. Bahkan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i sebut, kalau bangunan dia tu bangunan yang menyerupai masjid. Okey. Sampai kalau macam tu, maknanya lagi spesifik. Macam kita lah sekarang ni surau kan. Tetapi diwakafkan sebagai contohnya dalam kitab sebut sebagai rubaq. Rubaq ni macam tempat pengajian, tempat orang belajar, madrasah kan. Ataupun diwakafkan untuk perkara-perkara kebaikan yang lain, tapi bukan diwakafkan sebagai masjid, maka dia tidak dikira sebagai masjid. Ulama cuma berbeza pandangan. Kalau diwakafkan secara mutlak dan kita pun tak tahu, dia wakaf tu wakaf apa, masjid ke tidak. Dan kalau kita tak tahu, maka sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i letakkan bila kita tak tahu dia punya wakaf tu wakaf apa, dan bangunan tu pula adalah bangunan berbentuk macam masjid, maka dia dikira sebagai masjid. Kalau macam tu, maka dapatlah banyak surau seperti pahalanya seperti masjid, dan berlakulah juga pantang larangnya seperti pantang larang masjid. Masjid under leasing 30 tahun. Ini macam dekat Singapura. Sebab yang tanya pun orang Singapura. Okey. Singapura masjid bukan kata ialah lease berapa puluh tahun kan, macam-macam jenis lease ada, dan juga lease ni berpuluh-puluh tahun. Tapi sebenarnya sebab itu peraturan yang ada dekat negara sana. Memang apa, Allahumma selamat, memang itu je yang ada kan. Dia tak ada cara lain. Dia tak ada cara wakaf sebab pemerintahnya bukan pemerintah Islam. Jadi dia ikut suka dia je bila dia nak ambil, walaupun tanah tu tanah wakaf. Sedangkan orang dulu tu wakafkan tanah tu selama-lamanya. Orang dulu yang buat masjid yang lama-lama kan, masjid lama-lama semua tu, dia wakafkan tanah dia. Tu bukan tanah kerajaan. Itu tanah dia. Tanah dia dah diwakafkan selama-lamanya sebenarnya. Tapi bila dapat dekat government tukarkan peraturan. Dia kata okey, yang ini boleh lease selama 30 tahun saja, 50 tahun saja dan sebagainya. Maka dia balik kepada pemilik tanah punya niat. Pemilik tanah punya niat, bila dia wakafkan, maka jadilah benda tu sebagai masjid. Dia bukan kira government punya punya peraturan, ketentuan kat situ. Sebab kalau macam tu, nayalah nanti orang Singapura tak ada masjid nanti kan. Buatlah tahiyatul masjid. Selagi mana dia dah jadi masjid, maka buat tahiyatul masjid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagi salam je. Okey, alright. Anda Ustaz, saya nak tanya. Okey. Okey, sorry. Tadi saya lain tak. Minta maaf Ustaz, saya tak sempat nak type sebab saya tengah drive. Saya Aida daripada Shah Alam. Cuma saya nak tanya, kalau untuk wakaf ni, adakah kita perlu akad ataupun hanya perlu cakap saja, oh okey, tanah ni kita akan wakafkan? Ke perlu ada akad?
sebenarnya kita cakap tu akad lah tu. Akad tak mesti bertulis Akad boleh dengan percakapan. Tapi akad yang terbaik adalah dengan penulisan lah, sebab kita tak tahu bila-bila masa kita boleh meninggal kan. Jadi kalau kita meninggal, kita cakap aja, tak ada bukti, tak ada saksi dan sebagainya. Akhirnya tanah tu habislah. Anak cucu jual, tak ada dah lah pahala untuk kita. Kan? Pahala kita stop dah lah kat situ. Anak cucu tak boleh disalahkan sebab dia kata tak ada pun bertulis. Betul ke nenek dah wakafkan tanah ni? Kan? Jadi akhirnya yang rugi kita lah. Sebab kita punya wakaf tu rupanya selama 10 tahun, 20 tahun je waktu kita hidup. Kan? Itu kalau 10-20 tahun. Kalau lepas 2 hari meninggal, tak sempat pun berlaku wakaf tu. Jadi kitalah yang rugi. Jadi tentulah yang terbaik adalah dengan cara bertulis. Dengan cara bertulis, kita sign, ada saksi, maka jadilah diwakaf. Dan insya-Allah mudah-mudahan berpanjanganlah pahala wakaf kita. Tujuan kita wakaf tu tak apa untuk dapat pahala kan. Dapat pahala yang berpanjangan, itu maksud wakaf. Pahala yang berpanjangan. Jadi kalau pahala ni setakat 2 hari je, rugilah kita. Okey, baik, faham. Cuma soalan saya lagi satu, minta maaf. Kalau tiba-tiba dia tak jadi nak wakafkan, macam macam tu. Macam mana pula tu Ustaz? Boleh Sedangkan contoh saya dengar dia kata okey, tanah tu kita nak saya nak wakafkan, and then tiba-tiba beberapa tahun selepas tu dia tak jadi wakafkan tanah tu dan dia jual tanah tu. Apa hukum dia? Dia sebenarnya kalau kita nak wakaf, kemudiannya kita batalkan wakaf, boleh kalau kita memang nak berwakaf. Maksudnya nak wakaf tu baru niat. Niat nak wakafkan harta, bukan dah wakafkan harta. Jadi kalau sekadar niat nak mewakafkan, niat nak buat baik memang boleh dibatalkan. Walaupun tak digalakkan, tapi niat nak buat baik kita boleh batalkan. Macam kita niat nak sedekah lah. Lepas tu tiba-tiba tak jadilah sedekah, aku nak beli makanan. Contohnya. Jadi memang boleh dibatalkan. Macam mana pula kalau dah diwakafkan? Bila dah diwakafkan dalam mazhab Syafi'i, bila kita dah diwakafkan, sebenarnya harta wakaf tu dia dah tak jadi milik kita lagi. Kan? Bila dah tak jadi milik kita, bermakna Allahumma shalli, kita dah tak boleh nak cancel lah, sebab dah bukan kita punya. Kita dah wakafkan. Contohnya kalau kat tempat kita ni sebenarnya Majlis Agama Islam akan takbir harta wakaf tu kan. Jadi tiba-tiba kita kata kita bagi tahu dekat pejabat agama, kita kata tak jadi, saya nak jual lah tanah ni. Yang tu tak boleh dah lah. Sebab kita dah pindah milik dah sebenarnya. Konsepnya adalah kita dah pindah milik. Jadi bila kita dah pindah milik, kita dah serahkan kepada pihak yang tertentu, sebab wakaf ni biasa dia mesti ada pihak yang tertentu jadi habislah, maknanya dah bukan harta kita dah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Okey, soalan tu. Seorang kawan minta tanya, dia beri tanah untuk diwakafkan sebagai tanah perkuburan. Adakah dia akan mendapat pahala yang berpanjangan? Ya, itu salah satu daripada wakaf yang sangat baik. Wakaf tanah kubur. Pahala berpanjangan lah. Sebab berapa lama mayat tu ada dalam kubur tu kan. Jadi sepanjang-panjang tanah tu jadi tanah kubur, sepanjang-panjang tu lah kita ada pahala kat situ. Dan memang kebanyakan kubur dekat negara orang Islam adalah tanah wakaf. Jadi sepanjang-panjang ada jenazah
dekat dalam tanah tersebut, dekat tanah tu digunakan lagi sebagai kubur, maka sepanjang-panjang tu dah dia dapat pahala insya-Allah. Okey, wallahu alam. Wakaf tu panjang, perbincangan wakaf ni panjang, tapi kita bukan bincang bab wakaf hari ni sebenarnya, tapi kita nak cerita betapa banyaknya peluang untuk kita beroleh pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terlalu banyak. Jadi insya-Allah ada lagi berapa? 3 hadis lagi kot yang dalam bab ni. Hadis nombor 21, 22 22, 23 dan 24, 25. Ada 4 hadis lagi Tadi kita 21 kan? Okey. So ada 1, 2, 3, 4. Okay, betul. So 4 hadis lagi dalam bab ini. InsyaAllah kita sambung pada majlis kita yang akan datang, majlis Riyadhus Salihin, taman orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita semua Allah Ta'ala kumpulkan di kalangan orang yang saleh dan dibangkitkan bersama dengan orang yang saleh di akhirat nanti, khususnya dengan Sayyidus Salihin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat pula bersama dalam taman-taman orang yang saleh yang kekal abadi, iaitu di syurga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya Rabb. Jazakallah khairan katsiran. Kita ucapkan kepada Ustaz, mudah-mudahan Allah melapangkan segala yang Ustaz lakukan, memudahkan segalanya dan ditambahkan ilmu yang bermanfaat, dan kita terus mendapatkan manfaat daripada Ustaz insya-Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan semua atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.